Okeylah, saya ingat kita start je. Boleh dengar kan? Saya punya mic, suara boleh dengar kan? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangan, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna aslakal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So, inilah hadis yang Nabi baca ketika memulakan majlis Nabi lah, khutbah ataupun siri-siri tazkirah ataupun kuliah-kuliah Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat Nabi. Saya ada bawa maksud takwa ni daripada apa yang saya faham. Takwa ni disebut dalam perkataan Nabi yang Nabi baca ni kepada kita lah. Nabi sebut ada 3 kali perkataan takwa dalam ni. Bertakwalah kepada Allah, ni ya ayyuhallazina amanu taqullah, ni bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, bertakwalah juga, ni bertakwalah juga. Ini pun sama, ada satu lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ada 3 perkataan takwa. So banyaknya perkataan takwa menunjukkan kuranglah ataupun saranan yang banyak kepada kita. Selalunya macam saya buat analogi lah, mak kita kan selalu sebut lah benda-benda yang dia rasa kemungkinan besar akan berlaku pada kita kan. Jangan serokok, jangan tu, jangan ponting kelas. Bila dia sebut banyak tu maknanya concern ataupun dia nak sangat kita tak buat, ataupun dia nak sangat kita buat. Kalau dia sebut perkataan yang positif kan, dia nak solatlah, dia nak sangat. Sama juga dengan perkataan Rasulullah SAW. Bila disebut banyak dalam katalah ucapan-ucapan dia sebagai mukadimah untuk dimulakan khutbah, maksud dia takwa ni benda yang sangat-sangat naklah dalam agama, dan bukan jaranglah, maknanya susahlah manusia. Tapi kalau kita ambil majoriti manusia lah, termasuk dengan yang Muslim dan non-Muslim, sebab ayat atas ni pun ada perkataan yang bukan Islam pun macam ni. Ya ayyuhan nas ni untuk bukan Islam pun. Makna ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Makna kena juga bertakwa walaupun orang yang bukan Islam. Ya ayyuhallazina, orang yang beriman lah. Yang bawah ni pun ya ayyuhallazina, orang yang beriman. So menunjukkan
menunjukkan perlunya ataupun penitik beratnya penekanan yang sangat banyak tentang takwa. Dalam yang kita baca pertama tadi ada 3 lah. So kita nak cerita sikit tentang takwa walaupun dah banyak kali tengok slide ni, tapi kita nak ulang-ulang lah sebab mustahil lah perkataan yang Nabi baca ni tak ada maksud apa-apa. Kan mustahil lah apa yang Nabi baca ni dengan banyak ni tak ada maksud apa-apa bagi kita. Dan pada pengalaman saya pun kalau sebelum-sebelum ni memang datang seperti air je ataupun seperti angin je. Macam khutbah kan nanti khatib akan baca ni ittaqullaha haqqa tuqatih. Semua tu perkataan-perkataan takwa tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah kan apa khutbah nanti khatib akan baca. Tapi dalam jiwa kita dalam telinga kita akan datang masuk dan keluar je. Tak rasa ketakutan. Tak rasa apa saya buat tadi tu ataupun malam tadi ataupun minggu lepas kan. Sebab Jumaat ke Jumaat tu pengajarannya peringatannya berlaku pada hari Jumaat tu kan. Apa saya buat minggu ni kan. Takwa tu tak ada apa-apa. Cuma dia tak meninggalkan bekas lah kalau ikut perkataan yang Allah sebut dalam Quran kan ada perkataan bekas. Bekas tu tak timbul ataupun tak ada dalam jiwa kita. So kita nak fokus at least untuk mukadimah yang pertama ni lah. Kita nak cerita tentang takwa. So takwa ni kalau tengok dalam kotak-kotak yang saya buat ni daripada pemahaman saya lah kan. So takwa ni kalau tengok sini kan dia ada ada benda yang wajib dan sunnah yang kita kena buat lah. Dan juga kita kena duduk dalam takwa ni juga dirangkumi oleh warak. Warak ni bermaksud tinggalkan keraguan. Hadis ni hadis daripada Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, ia berkata bahawa ia menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan Nabi macam inilah. Nabi kata, tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Kedustaan itu akan mendatangkan kegelisahan. Nabi inilah maksud takwa. Inilah maksud warak. Warak ni benda yang kita ragu kita tinggal. Benda yang tak sure tinggal. Sebab ada hadis lain Nabi katakan, orang yang beriman ni sama hadis tu berada di dalam hadis 40 Imam Nawawi. Orang yang beriman ni dia ada hati dia ada say kepada dalam perkataan dia. So kita kena dengar perkataan hati kita. So apa-apa yang meragukan kita, ini yang meragukan kalau dari sudut ilmu kita tahu ataupun kita tak berapa sure, kita tinggalkan. Inilah masuk dalam warak. Kita nak supaya kita ni nak dalam keadaan warak. Nombor 2, Nabi sebut kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Orang yang jujur ni, dia akan tenang jiwa dia. Walaupun ditentang banyak lah. Selalunya begitu. Dalam keadaan kita bercakap benar ni, macam Nabi sebut atas ni, saya hurai jugalah sebab dalam sesi ni pun sesi tazkirah kan, kita cerita juga tentang ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ihi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nampak ni. Allah akan perbaiki amal-amal kita dan ampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka dia semakin sungguh dia menang kemenangan yang agung. Kat sini Nabi nak jelaskan dalam satu perkataan Nabi yang banyak ni kan. Nabi quote ayat Quran ni, Nabi kata kena cakap benar. Kenapa penting cakap benar ni? Allah perbaiki amal-amal kita. Amal-amal kita sekarang ni maybe ada yang bidah-bidah kan. Sebab kita bercakap benar tu, kita tertarik dengan benda yang ataupun Allah ilhamkan pemikiran kita untuk cari yang benda yang paling sahih, paling rajih, paling benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah kata dalam ayat lain, Nabi kata Allah akan ampun dosa-dosa kita. So termasuk dalam orang yang warak tadi. Orang warak ni Nabi kata tinggalkan benda yang ragu. Lepas tu Nabi kata jujur ni datangkan ketenangan, sakinah dalam jiwa. Kalau kita duduk orang hentam apa semua kan, walaupun dengan kita bercakap benar ni, sebenarnya ada ketenangan di dalam tu. Ketenangan ialah stres semua ni memang ada lah sebab stres tu Allah bagi pahala kan. Cuma long term effect ketenangan jiwa tu ada Allah. Dan juga kejayaan ni kejayaan yang jangka masa panjang. Nanti kita akan cerita tentang kematian tadi kan. Nantilah kematian tu sebenarnya adalah kemenangan yang jangka masa panjang. Ketika kita dah mati nanti kita buat banyak kesusahan payah dengan bercakap benarnya kita di dunia ni, kita tak ingat dah susah payah di dunia sikit je untuk kita ambil kebaikan tu kan. Cuma dalam Quran selalu sebutlah memang kita dalam kerugian lah kan, memang kita tak buat benda tu. Cuma tazkirah ni kita nak memotivasikan kita lah untuk kita bercakap benar. Nombor 2, yang dalam bab warak ni lagi adalah Nabi kata kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. Kegelisahan ni memang akan datang lah, ialah dia akan tutup hati kita kan, banyak layers upon layers dia akan tutup. Orang menipu ni, macam orang buat bid'ah ataupun orang menipu dalam kehidupan kita, orang bekerja pun kan, kalau dia cakap benda yang tak betul, dia kena cover up penipuan dia tu melalui penipuan yang lain.
Macam saya selalu quote dalam perkataan bahasa Inggeris kan, dia kata, "Truth teller tell, sellers sell." Maknanya orang yang dah menipu menjual ni dia, liars sell. Maknanya orang yang menipu ni dia jual lah, dia jual. Tapi masalahnya bila kita ada soalan seterusnya, soalan follow up, third follow up, fourth follow up, dia jadi pelik lah. Sebab dia build dia punya case tu atas penipuan. Sama juga berlaku kepada benda yang bid'ah. Bid'ah ni bila dia start buat benda bid'ah, untuk first layer kita akan tanya second soalan kedua, soalan ketiga, dia jadi pelik sebab dia cuba nak justify penipuan pertama tadi dengan bid'ah yang lain. Lama dia tak jadi logik dah. Lama dia keluar daripada akal yang waras. So itu bab warak, kita nak buat benda yang wajib dan sunnah, kita nak jadi warak juga dan kita nak tinggal benda ni. Ni dalam takwa, yang kita nak menuju takwa ni kan, dalam ayat yang kita baca tadi, yang 3 kali Nabi sebut dalam perkataan atas tadi kan, kita nak meninggalkan benda yang makruh. Kita nak meninggalkan benda yang bid'ah. Sebab bid'ah ni boleh pergi kepada haram, boleh jadi dia harus je. Boleh jadi dia pergi pada haram, boleh jadi dia pergi benda makruh, boleh jadi pergi benda syirik. Sebab bid'ah ni pun duduk dalam keadaan macam ni. Yang tidak, duduk dalam keadaan warak juga bid'ah ni sebenarnya. Tapi ada bid'ah yang pergi kepada syirik kecil. Ada bid'ahnya pergi kepada syirik akbar, syirik besar. So nak tinggalkan bid'ah, kita nak tinggalkan benda yang haram, ini sah-sah kita nak tinggalkan. Kita nak tinggalkan benda yang paling teruk lah. Benda yang syirik kita tak nak tinggalkan. Syirik ni termasuk syirik yang kecil. Syirik yang kecil ni adalah lebih besar dosanya daripada perbuatan haram. Bayangkan kalau kita ni membunuh orang tu lebih kecil dosanya daripada syirik kecil. So nanti saya akan uraikan juga tentang syirik lah, tengok pada kita punya agenda kejap lagi, saya akan tunjuklah. So ini adalah mukadimah pertama sebab kita nak uraikan juga apa yang ada dalam perkataan yang Nabi baca pada ketika Nabi beri khutbah ataupun beri kelas-kelas Nabi lah dengan sahabat-sahabat yang lain macam tu. So kita hari ini kita cerita tentang takwa. Supaya kita semua insya-Allah berada dalam keadaan inilah, wajib dan sunnah kita buat. Warak kita buatlah. Warak ni kita tinggalkan benda yang ragukan, kita jujur dan kita janganlah benda-benda yang tak sure ataupun kedustaan ni kita jangan buatlah. Dan kita tinggalkan semua ni. Dan kita faham manusia ni sebegitu sifat dia kan, kita ni sebegitu sifat dia, akan buat kesilapan. Dan kesilapan ni ada hadis lain Nabi yang Nabi katakan Allah suka kita memohon ampun, angkat tangan minta ampun dengan Allah atas kesilapan kita. Dan ada hadis lain Nabi kata Allah ni marah kepada manusia. Allah ni marah kepada manusia ataupun hamba dia yang tak nak berdoa. Maknanya kita ni memang secara default ni akan buat silap. Dan Allah nak manusia ni sebagai hamba dia nak yang manusia ni tahu dia ada Tuhan yang boleh ampun dia. Dan kita minta ampun sepanjang masa. Dan kita ni banyak dosa kan. Dan begitulah keadaan manusia ni, memang banyak dosa. Dan kita nak minta ampun sebab Allah nak. Sebab dia tahu kita ni sifat hamba kan. Kita bersifat seperti hamba. Yang Allah marah ni, ya Allah, yang manusia yang tidak bersifat seperti hamba. Dan sifat hamba adalah pendosa. Tidaklah kita nak buat dosa. Bukan macam tu maksud dia. Kita nak menuju takwa dan kita minta ampun sebab benda ni akan berlaku pada kita. Contohnya lagi-lagi lah teruk benda syirik ataupun benda bid'ah ni kan. Sebab ilmu tentang ni kurang kita dapat. Cuma daripada sesi tazkirah saya ni, saya fokus lebih kat sinilah. Dengan hadis-hadis dan cuma core foundation dia kat sini. Dan begitulah agama Islam sepatutnya. Kita pertama syarat-syarat kita sebenarnya sepatutnya kita fokus kepada benda yang akidah dulu dan pergi kepada fiqh yang lain. InsyaAllah mendapat manfaat lah untuk dalam 3 slide ni. Dan kita pergi pada format tazkirah. Pendahuluan kita ada, actually pendahuluan yang tadilah dah lepas dah. Lepas tu dulu kita buat pendahuluan 2 ni lah. Tapi hari ni kita buat tajuk yang besar. Kita cerita tentang pentingnya ilmu. Saya dah tambah hadis-hadis yang lain tentang ilmu. Kedua, peringatan kematian pun banyak saya dah tambah lagi. Nombor 3 ni kita nak cerita tentang jauhi syirik lah. Seperti mana yang saya sebut tadi. Hari ni tak ada hadis sebab saya tak sempat langsung nak prepare. Kita cerita benda yang umum lah. Kita akan cerita tentang jauhi syirik. Nah, ini apa yang saya objektif utama lah saya buat tazkirah ni sebab adalah ilmu sikit, kita nak selamatkan ataupun memberi keselamatan dan ataupun kita nak share dengan rakan-rakan yang lain, at least dekat awareness lah supaya kita jangan syirik. Sebab benda syirik ni jarang orang cerita. Kalau tengok di mana-mana kuliah ustaz-ustaz pun di TV ke mana, jarang dicerita. Yang diceritanya kebanyakan adalah syirik akbar. Yang syirik kecil ni tak cerita. Kecuali syirik kecil yang dalam bab ibadah tu. Yang dalam syirik kecil dalam bab yang konsep kata tak boleh minta dengan roh, tak boleh macam orang minta kan. Dalam nasyid pun ada perkataan syirik kan. Orang minta arif, dia kata apa? Ada nasyid-nasyid, beberapa nasyid sebut tentang perkataan yang syirik. Tapi orang nyanyi, orang agama nyanyi, orang sekolah pondok nyanyi. Itu saya nak bagi awareness lah supaya kita
jauhi syirik. Nombor 5 ni hal umum, kalau ada kita buka pada perbincangan kalau sempatlah. Maybe ada interaction sikit daripada dengan kawan-kawan yang lain lah. Termasuk dengan soalan penutup lah yang last ni. Okey, kita pergi pada mukadimah pentingnya ilmu. So ni kitab, tunjuk kitab je lah, kitab Al-Azkar ni, kitab Imam Nawawi. Ni sahabat-sahabat kena ada lah, kalau ada cara dia pergi kedai buku, carilah. Cari yang ni, yang ada kata sahih dan dhaif. Ini pun nak promote buku jugalah supaya kita jadi orang berilmu lah baca kitab Al-Azkar. Dan kena ingatlah, zikir-zikir kat surau-surau tu, dia ambil daripada sinilah kitab Imam Nawawi Al-Azkar ni. Kalau tengok zikir pas solat semua kan. Cuma tengoklah status dia. Kat sini kita boleh tahu status sahih dhaif. Dan ada juga yang palsu pun dalam kitab ni. Tapi sebelum ni saya dah cerita dah dalam sesi yang lain kan. Kenapa ada yang palsu. Bukannya sebab Imam Nawawi nak letak. Dia salah faham ketika dia tulis. Kena ingat, manusia tidak maksum. Kita jangan anggap imam-imam besar ni tidak maksum. Mereka juga lakukan kesalahan. Dan Alhamdulillah mereka lakukan kesalahan. Kalau tidak, orang yang lain kat bawah ni akan anggap dia seperti Tuhan lah. Dia akan ambil ni jadi wali. Orang akan sembah dia. Orang akan letak, dia ni manusia. Tapi maksum lah. Tidak. Nabi je maksum. So, bila dia buat kesalahan, kadang-kadang in a way kita kata Alhamdulillah sebab Allah protect Imam Nawawi. Dan dia juga manusia. Begitulah. So, pentingnya ilmu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang manusia mati, kalau kita mati ni, maka terputuslah dirinya darinya amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak soleh yang mendoakannya. So sini saya nak fokus tentang ilmu. So bila kita meninggal ni, nanti kita cerita tentang kematian kan, kecerdikan yang terulung, yang tertinggi, yang kecerdikan yang paling cerdik lah. Genius among genius adalah orang yang ingat mati. Orang yang buat bekal selepas kematian. Sebab kematian ni kehidupan dia infinity kan. Sebab lepas mati ni, kehidupan selepas mati ni adalah infinity. Dah tak ada penghujung dia. Bila benda yang tak ada penghujung, planning kita lah macam kita buat planning kan. 5 tahun, 10 tahun. Long term. Long term should be lepas mati nanti. Tetapi lepas mati tu apa kita buat atas dunia ni masa-masa hidup. Sini Nabi kata ilmu. Dalam sesi ni pun antaranya tazkirah ni saya pun berniat macam tu. Supaya adalah nanti ilmu yang saya bagi ni rakan-rakan ambil ataupun saya bagi kat adik-adik saya dengan isteri saya dengan anak saya yang lain, dia ambil ilmu, dapatlah manfaatnya selepas mati. Begitu. So untuk kita motivasikan diri kita ni, kita kena ingatlah. So ada ilmu yang kita ambil sikit ni, kita cuba bagi dekat anak-anak kita kan, tak apalah. Kita cuba buat benda yang kecil dulu, yang benda yang lingkungan orang yang kita boleh kontrol kan. Sebagai praktis. Saya ingat lagi first time saya bagi talk lah, tazkirah kan, masa tu ada Haji Zul tak ada Haji Wahidjan kan. Dalam tu ada Haji Wahidjan sekali, saya macam lawan jugalah kan, malu lah sebab Haji Zul kan, dia kan memang banyak ilmu kan. So saya cerita tentang saya baca masa tu di KLCC lah, saya panggil dia sekali supaya dia boleh bantu saya jugalah. Saya cerita tentang surah Al-Baqarah. Adalah Bani Qainuqa lah, Bani apalah, tentang orang Yahudi masa tu. Haji Zul banyak tolong lah, dia beritahu ada beberapa golongan Yahudi di situ. Tapi tak apalah kita buat sebab malu jugalah, kita pun tak biasa kan. Tapi dia atas sebab nak bagi tahu orang ramai, nak pergi kepada ilmu ni, kita buatlah, tak apalah untuk first time. Tapi insya-Allah lama-lama Allah akan tolong kita lah. So, sama juga kepada rakan-rakan ni, nak motivasikan semua rakan-rakan yang lain lah. Kalau kita baca lagi hadis ni kan, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Okey, nak tekannya lah, kita cuba sedekah. Sekarang lah ada duit kan. Tengok ada makcik, kalau dekat JKL tempat saya tu ada seorang makcik kat depan Petronas tu kan, sebelah Petronas tu, minta duit kan. Tak apalah, kita bagilah duit kat dia kan. Tanya dia elok-elok, bagi duit kat dia. Itu sebagai contoh. Nombor 2, ilmu yang ambil manfaatnya. So kita nak ambil ilmu yang ada manfaat. Kita tak nak ajar orang macam sebelum-sebelum ni kan ada hadis, nanti saya baca ayat Quran surah Al-A'raf tu, yang kita ajar ilmu agama yang bukan agama pun kan, yang Allah marah tu. So kita nak ambil yang paling sahih. Jangan kita ambil kita jadikan kita ni takwalah, takut kepada Allah. Kita tak naklah ajar ilmu yang bukan, yang Allah pun murka, Allah pun marah kepada kita kan. Ajar benda yang sahih lah. Walaupun ramai orang menentang kita. Memang begitulah keadaan ni bila kita nak ajar ilmu. Dan ilmu ni adalah sudut dakwah. Bila kita berdakwah, memanglah kalau dakwah tu orang suka, kita kena check diri kita. Betul ke saya buat dakwah ni? Orang tak marah pun. Taklah maksud dia. Bukanlah seorang marah, maksud dia. Sebab ujian akan datang bila kita berdakwah. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, Madinah kan ujian banyak. So kalau kita dakwah, tiba-tiba suka kan. Kena check lah maksud dia. Tak ikut sunnah lah pula kan. Macam kita bekerja, relax. Dapat duit 5 juta.
Pelik lah, mana orang ataupun orang datang jumpa kita, orang nak jual barang lah, jual barang. Ni ni dapat 10 juta, ni dapat 10 juta. Tapi conscious mind saya kata menipu lah. Start terus menipu. Maknanya akal yang waras pun kata, ni menipu lah. Sebab nak dapat duit banyak, memang kena kerja lah. Kalau ikut kepada hukum Allah yang Allah bagi, hukum Allah macam tu. Sama juga dengan ilmu ni, kita ambil ilmu, kita ajar pada orang. Nombor 3, anak yang soleh yang berdoakannya. So, benda ni saya sebut jugalah. Kita nak huraikan sikit. Saya ingat panjang pun tak apalah, at least bagi manfaat, nasihatlah kepada kita semua, termasuk diri saya juga. Anak yang soleh ni, dia bukannya selepas mati baru kita nak doa lah. Masih hidup lagi. Maknanya kita solehkan diri kita ni masih hidup lagi. Mendoakannya ni, ialah kita, anak-anak kita lah kan, untuk kita kan. Tapi kita untuk mak ayah kita, kan bukannya kata, aku nak bila mak aku mati nanti, aku nak doa untuk mak aku. Dah lah, masa hidup ni tak doa, mati tak doa lah juga. Kan, masa hidup ni kita nampak pun dah tak doa. Dah tak ada ni, tak doa lah, lara lah kita kan. Itu hukum dia macam tu. Keadaannya macam tu. So kita buat sekarang lah, maknanya kita solehkan diri kita lah. Dan kita solehkan diri kita ajar ilmu ni kepada anak-anak kita kan. Anak-anak kita yang akan doakan kita kan. Daripada sinilah yang kita ajar anak-anak kita. Lepas tu yang terpenting anak-anak kita lah, sebab dia ada manfaat yang banyak kepada kita. Okey, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Hadis nombor 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Ini perkataan ni, Arab ni saya tak bacalah. Nanti kan Taylor pula kan. Tapi ni perkataan ni kan kita ingat tu belajar form 5 dulu kan. Bismillah. Kita tengok, Nabi kata ni menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim. So kita nak tunjuk pentingnya ilmu lah. Nabi kata sampai tahap wajib. Yalah, nak solat macam mana kalau tak ada ilmu kan? Nak syahadah macam mana kalau tak ada ilmu, walaupun lahir di kalangan orang Islam kan? So ilmu tu wajib lah untuk zahirkan keislaman kita lah. Sebab Islam, nanti kita akan baca hadis 40 tentang Islam, iman dan ihsan tu. Dalam Islam tu, dalam bab niat, tersilap saya, dalam bab niat tu ada ustaz saya huraikan yang Islam ni dia ada daripada hati, daripada lidah dan juga daripada perbuatan. Kan? Tiga-tiga tu memerlukan ilmu lah. Tak ada ilmu dan tak adalah Islamnya kan. Tiba-tiba dalam hati lain, buat lain kan. Tak boleh lah. Dia kena sejajar lah benda tu. Dan ada ilmu yang perlu kita belajar untuk kita faham agama. Okay, pergi pada hadis nombor 3. Tengok kitab dulu. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Imam Nawawi juga. So, kitab ni adalah kitab induk mazhab Syafi'i. So ingatlah dua imam yang besar dalam mazhab kita kan. Kalau kita biasa, nama seorang imam yang paling besar adalah Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris nama dia. Imam Nawawi nama dia Yahya. Imam Nawawi, ini kitab besar ni, ada banyak jilid ni. Tajuk dia Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. So nanti kalau dengan kuliah ustaz, kadang-kadang ustaz akan quote perkataan daripada Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Imam An-Nawawi. Ini imam besar yang patut kita ambil ilmu lah, yang kita baca kitab dia. Sebab ustaz saya kata, Maulana Hadi kata, kalau kita bertelingkah dalam agama lah apa-apa kan, kita rujuk kepada kitab Mu'tabar. Kitab Mu'tabar ni biarlah dia jadi pengadil kita. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang pun, most of the agama ni kadang-kadang akan diuraikan oleh imam-imam besar kan, imam-imam yang muktabar ni. So dia tulis dalam kitab-kitab dia. Kadang kita tak faham pun hadis tersebut, tapi majoritanya hadis tu dia akan cerita benda yang tu je lah. Dia tak adalah ada hidden makna kecuali yang pelik-pelik ni kan. Tapi sebenarnya yang saya sebut dulu kan, yang asbab urut kan, sebab-sebab hadis tu turun. Tapi sebenarnya hadis tu pun kita tengok boleh agak-agak faham lah. Cuma ulama ni akan syarah. So ulama ni Imam Nawawi syarah dalam kitab ni. Ni kitab fiqh lah. Dalam ni dia bahas tentang fiqh. So ini adalah antara kitab yang muktabar yang ulama-ulama Syafi'i rujuk. Okey, pergi kepada ilmu pula. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju syurga. Tengok besarnya manfaat untuk kita cari ilmu. Allah akan mudahkan kita jalan menuju syurga. Bismillah. Tengok kan. Ini sebagai motivasi kita lah. Tengok Nabi kata, siapa yang menempuh ilmu? Menempuh jalan ni maknanya kepayahan lah. Dia bukannya macam saya sebut tadi kan, duduk saja, bijak je. Ataupun mak ayah dah genius kan, anak dia mesti genius. Tak ada, anak tu kena berusaha juga cari ilmu. Ayolah, dia genius, mungkin dia tarik, adalah genetik dia dapat kan. Tapi untuk faham agama, nak tahu syirik tak syirik, tak ada, orang lain pun sama je. Tak kisahlah dia ada genetik yang baik pun tak boleh.
Bukan tak boleh masuk, dia tak akan faham juga. Dia kena cari juga ilmu. Dia kena ada pemikiran yang tidak menutup fitrah dia. Dia kena cari jalan yang kena fikir. Apa yang paling benar yang Allah nak saya buat macam tu. Yang benda tu memang Allah letak dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kepada semua manusia lah. So kena ada juga walaupun dia bijak pandai, MAT dia A1 kan. Tapi kena juga. Sebab apa? Menempuh jalan ni adalah usaha yang banyak. Kita kena berusaha untuk cari ilmu. Dan berusaha dalam mencari ilmu pun, ilmu tu sendiri pun banyak cabang kan. Kan Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, umat Islam berpecah kepada 73 jalan. 72 dalam neraka, satu dalam syurga. Yang satu tu sahabat tanya, siapakah yang satu? Wahai Rasulullah SAW. Nabi kata, mereka yang mengikuti sahabat-sahabatku. Nabi kata, satu tu adalah orang yang ikut sahabat dia. Dan ilmu yang mengikuti sahabat tu adalah sangat-sangat rare lah. Sebab 73 je orang kata terletak 73 orang. 72 dia tak ikut sahabat. Tapi mulut dia akan mulut orang 72 tu akan cakap dia mengikuti sahabat. Tapi yang benar-benar mengikuti sahabat tu ada satu saja. Yang zahirnya nampak dia ikut sahabat dan dia telaah buku ataupun dia ambil apa yang sahabat buat. Yang 72 tadi tu secara lafaz dia sebut sahabat Nabi, tapi dari sudut perbuatannya tidak. Dari sudut amalinya tidak. Dari sudut akalnya tidak, dari sudut hatinya tidak. So kena faham ilmu ni, sebab tu menempuh jalan menuju cari ilmu ni dia susah sikit, tetapi ada je, cuma kita je tak nak fikir sikitlah untuk cari benda yang paling benar. Sebab kita selalunya ni bukan nak merendahkan orang lain, sama dengan saya jugalah. Sebab saya lah selalunya secara umumnya kita suka ikut apa yang ada di depan kita dan kita tak ada kehendak pun untuk agama kan. Macam Ustaz saya sebut, Maulana Hanafi kata manusia ni, ustaz dia pun kata begitu kepada dia lah. Dia ajar, masa dia ajar tu dia sebut manusia ni ada benda yang dia tak ada berkehendak untuk agama. Kalau dia berkehendak pun dia ikut orang ramai. Dia tak ada pemikiran. Tapi sebenarnya berfikir ni kan Allah suruh berfikir dalam Quran kan. Allah kata afala ta'qilun kan, afala tatafakkarun kan, perkataan tu. Yang suruh orang fikir, suruh orang buat analisa kan. Analisis tu penting. Baca-baca, buat analisis, baca-baca, buat fikir sikit, sebab pemikiran ni yang membezakan kita daripada binatang ataupun pokok lah. Sebab itulah manusia ni, Allah suruh kita banyak fikir. So, Nabi kata siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju syurga. Ayat Quran, nombor 4 ni dalil daripada ayat Quran. Surah Al-Fatir ni, Allah kata, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama ni adalah, kita selalu dengar kan, ulama ni adalah macam manusia yang peringkat tertinggi kan dalam agama. Macam contoh Yusuf Al-Qaradawi arwah. Dah meninggalkan baru ni kan, Yusuf Al-Qaradawi ataupun Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ni ulama ni, Imam Nawawi, Imam Syatibi. Kita tengok macam sahabat-sahabat Nabi kan, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab. Itu adalah ulama. Juga macam contoh Ibn Umar, antara 4 Umar tu, kalau Ustaz secara dia kata, dia ulama di kalangan sahabat. 4 orang nama Umar, 4 orang nama Abdullah bin Umar, ada 4 orang nama Abdullah zaman sahabat tu. Ustaz saya kata dia adalah ulama di kalangan sahabat. Maksud dia, dan bila orang sebut nama ulama tu, mereka adalah orang yang ada ilmu yang tinggi. Sama juga lah Allah sebut, kita nak mencapai, kita tak sampai, saya tak sampai pada ulama, cuma kita baca kitab-kitab ulama lah, supaya kita dapat menerokai pemikiran mereka dan ambil apa yang mereka tulis. Ini adalah kecerdikan ni, tu yang kadang-kadang saya letak dalam Facebook, saya kata kadang baca kitab-kitab daripada orang cerdik ni, rasa cerdik sekejap kita. Masa kita baca tu lah. Lepas tu kita back to normal balik lah, macam orang biasa balik lah. Lepas kita baca tu, anak-anak saya baca karangan kitab Ibn Taymiyah tu. Sangat-sangat cerdik dalam dia bahas satu perkara kan. Dia letak dengan juga Ibn Qayyim, dia letak benda-benda yang macam saya boleh relate dengan kehidupan kita. Maksud dia bila kita baca tu, dia letak conclusion daripada kematangan ilmu dia. Dia conclude kat situ. Rather than dia tulis-tulis benda yang orang kata atas surface dia tak, dia conclude dah atas ilmu yang dia ada. Jadi bila kita baca sekejap, kita rasa macam rasa cerdik sekejap kan. Lepas tu tak cerdik balik lah. Cuma nak sebut sini, orang yang paling takut Allah adalah orang yang adalah ulama, orang yang berilmu lah. So lagi banyak ilmu yang kita ada, lagilah perasaan ni akan ada akan subur dalam jiwa kita. So kita naklah menuju orang yang ada ilmu, supaya kita di kalangan seperti apa yang Allah sebut ni. Tengok Allah kata sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Macam perkataan ni dia menidakkan benda lain lah. So kita nak menuju ke sinilah. Okey? Lagi tentang ilmu,
Para ulama, ini adalah hadis sahih ni, hadis sahih, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tadi ayat Quran kita bacakan. Okey, sebelum tu tengok pada kitab juga. Dan kitab ini adalah kitab Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir inilah kitab yang besar kan dalam mazhab kita, dalam agama kita lah. Kita selalu sebutkan Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir kan. Kita tengok kalau orang syarah syarah Quran, dia akan sebut perkataan ni tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Sebab tafsir Ibnu Katsir ni dia mencapai matlamat yang apa ni? Ah, sebab dia menafsirkan Quran dengan Al-Quran, dia menafsirkan Quran dengan, kalau tak ada Quran, dia menafsirkan dengan hadis yang sahih. Dia mengikut apa yang disiplin ilmu yang sepatutnya ada ketika menafsirkan Al-Quran. Cuma dalam kitab ni kena ingat, ada juga yang tak sahih sebenarnya masa Ibnu Katsir tulis tu. Sama juga yang kes yang atas ni kan. Kitab Al-Azkar ni pun ada yang tak sahih. Kitab ni pun ada tahqiq ni. Maknanya ada yang tak sahih pun. Tahqiq dan ta'liq ni maksud dia, ada orang dia akan tulis nota kaki, ada perkara yang tak sahih daripada apa yang Imam Nawawi letak. Ini pun sama, ada yang sahih dan dhaif, tahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali ni. Hilali ni dia tulis kat bawah nota kaki, dia tulis ada yang dhaif, ada yang sahih. Termasuk juga yang ni, Ibnu Katsir ni, tafsir Ibnu Katsir. Ada juga yang dhaif dan juga yang, saya tak pasti ada tak yang palsu, tapi yang dhaif pasti ada. Kalau ikut kat sini, dia kata dia ambil daripada kitab Syekh Nasruddin Albani, dia letak kat bawah nota kaki dia, ada yang tak sahih. Cuma kalau kitab ni kita baca, kita terjagalah terjaga ilmu tu. Kan kita nak yang paling paling benar, paling sahih kan. Terjaga ilmu kita baca, memang dia ambil yang sahih. Kalau tak nanti kita baca yang dhaif palsu dengan sahih ni jadi pening kan. Orang yang macam tahu yang tu palsu, jadi konflik pula dengan orang tu. Orang main baca je kan. So cari yang kita kalau nak cari yang ada perkataan ni. Sahih yang ada nota kaki yang tulis apa status dia, sebab macam tadilah kita nak menuju mati, kita nak benda yang paling benar. Kan macam tadi bercakap benar. Kita nak macam kita sebut yang awal tadi kan dalam mukadimah tu kan. Kita sebut amma ba'nu fa inna asraka hadis kitabullah tu, kita kata kita nak benda-benda yang daripada Nabi yang paling sahih kan. Maknanya kena usahalah. Usaha sedikit je usaha. So saya ni cuba nak bagi awareness dan juga jalan sikitlah untuk rakan-rakan supaya kalau nak cari kitab, kita cari yang ada perkataan sahih ni dan ada nota kaki yang mudah kita buat rujukan. Dan juga saya sebut tadi kan, kita jangan anggap ulama ni adalah maksum, tidak. Dan juga satu rahmat untuk dia buat kesilapan, sebab kalau tak orang kata dia nabi lah, kalau tak orang kata dia wali lah, kalau tak orang kata orang akan sembah dia nanti. Manusia-manusia yang taksub ni akan sembah dia. Sebab dia kata, oh manusia tak buat silap. Wow, maknanya dia hebat lah. Lepas tu dia pun mula bezakan dengan nabi, pelik-pelik lah. Sebab orang macam ni, dia gunakan akal banyak. Dan dia dirosakkan oleh syaitan lah. Syaitan bisikkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, dibisikkan lah. So kita ingatlah dalam kitab-kitab kitab-kitab ulama yang besar, akan ada benda yang tak sahih. Dan tidaklah dia ulama ni membuat kesilapan, sebab memang Allah uji begitu. Dan pada masa dia karang kitab ni, pada sangkaan dia, pada ilmu dia, ianya adalah sahih. Macam tu. Tetapi bila lah ada orang buat master, buat PhD, dia cuba, kitab-kitab besar kan. So dia cuba buat tahqiq. Bila dia tahqiq, dia tengok, oh ada dhaif. Macam tu lah. Okey, kita cerita tentang pentingnya ilmu lagi. Para ulama adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Maknanya Nabi dia tak bagi harta pun, tak ada apa. Tapi dia mewariskan ilmu. Nabi ni cuma mewariskan ilmu. Besar lah ilmu ni kan. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bahagian yang cukup. Maknanya kita nak ambil benda yang paling sahih daripada Nabi. Walaupun ada dalam ni tak sahih, kita buanglah. Kita ambil kitab macam ni, kita ambil yang paling sahih. So kena ingat yang ulama pewaris Nabi, tapi kita tengok sini ulama ni pewaris Nabi yang mengambil ilmu daripada Nabi. Ada ulama, suklah ulama yang tak bagus ni. Ada ulama yang dia tak ambil ilmu daripada Nabi pun, dia ambil dia cerita yang dhaif palsu. So Nabi pun sebut dalam hadis yang sahih ni, Nabi kata, Nabi letakkan satu perkataan ni kepada ilmu yang sahih lah maksud dia. So kita kena hati-hati juga, ada orang agama bawa benda yang tak sahih pun. Dan sebab itulah kitab-kitab ni, kalau kita lah maknanya, orang agama dia baca kitab yang tak ada benda ni, tak ada perkataan ni. Dia ambil daripada guru-guru yang tak ada perkataan sahih. Dia ambil je semua sebab dia kata, oh takkan imam tu salah kan. Lepas tu dia kata, oh, ilmu kita ni setitik air je berbanding dengan imam besar tu. Ya betul, tapi mereka juga manusia. Kita kena, dah ada jalan ni, dah sekarang ni internet dah ada, buku pun mudah kita cari, dan ilmu ni mudah tersebar. Mungkin dulu Allah boleh maafkan lah, sebab kita tak tahu pun kan ada benda-benda macam ni. Sekarang dah ada, saya nak bagi awareness supaya kita kalau suburkan sikit atau bertanamkan sikit
dalam jiwa kita nak cari benda yang paling sahih, kita carilah, kita bacalah kitab-kitab yang sahih. Macam ni, okey? Dan juga ini saya nak sebut, ustaz saya sebut, Ustaz Kamilin ada sebutlah tentang yang perkataan ni, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan ini ataupun dirham. Kan hari ni ada orang buat pameran-pameran baju nabi, serban nabi, rambut nabi semua tu kan, selipar nabi semua tu kan. Dia kata semua tak sahih tu. Sebab nabi tak kata, nabi tak tinggalkan. Nabi tak wariskan baju dia. Nabi tak wariskan pun rambut dia. So apa-apa yang ada tu, kalau ikut pada hadis nabi dan kita beriman pada hadis nabi ni, apa yang ada tu diraguilah kesahihannya. Kalau saya ambil pandangan, ilmu yang direkodkan oleh sahabat pun ada juga orang palsukan. Benda-benda yang kata selipar apa semua ni lagilah kan, dah ribu-ribu tahun kan. Lagilah kan, kalau kita buat logik akal kita kan. So benda-benda macam ni kalau boleh kita peganglah apa yang Nabi kata. Nabi tak wariskan pun, dan sebenarnya Nabi telah menidakkanlah benda tu. Nabi tak tinggal pun. Kasut, selipar dia ke, apa benda-benda ke, semua-semua tu. Tetapi waris Nabi adalah ilmu. Okey? Allah Ta'ala berfirman, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Ada orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. So Allah bagi tahu surah Al-Mujadilah ni, Allah akan bagi orang-orang beriman ya, orang beriman di antara kita ni. Mana beriman ni ramai, tapi ada orang beriman di antara kita ni, Allah tinggikan dia dengan darjat, dengan ilmu. Ilmu ni kalau daripada pandangan Allah, daripada agama, dia tinggi kan. Darjat dia tinggi di Allah. Dan kalau kita tengok orang yang berilmu di kalangan kita pun, Allah angkat dia. Orang kan hormati dia. Okey. Saya pergi lagi mukadimah pentingnya ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, okey, silap. Saya tengok kitab dulu. Okey, belah kanan ni kitab perbandingan pendapat lama dan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i. Tadi kan saya sebut Imam Syafi'i, Imam Nawawi kan. Sebut Imam Syafi'i, ada juga kita ambil kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi dia tulis kitab ni. Kitab perbandingan pendapat lama, pendapat baru. Bayangkanlah Nabi Imam Syafi'i ni dah meninggal kan, dalam 1200 tahun lepas dah. Lebih kurang kot di 1200 tahun lepas, dan kita dapat manfaat ilmu kitab dia. Nampak tu. Kita boleh sebenarnya dapat ilmu daripada sumber yang asal. Sumber dia daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kan. Muhammad bin Idris nama dia kan. Kita pun dapat ilmu dia, dapat berkitab. Kalau adalah duit sikit, kalau pergi kat kedai-kedai tu nampak macam ni, belilah kan, at least belik-belik lah, sebab takkan kita tak nak tahu apa yang Imam Syafi'i tulis kan. So dalam kitab ni dia cerita tentang pendapat lama, pendapat baru. Menunjukkan Imam Syafi'i pun sendiri ada pandangan dia berubah. Ni pendapat lama ni bila dia di satu tempat, katanya di Madinah, pendapat baru ni di Iraq macam tu. Bila dia hijrah ke tempat lain, manusia ni macam ni keadaan dia. Kadang-kadang pandangan dia, sebab dia dapat ilmu daripada apa yang dia dengar kan. Kadang-kadang bila kita nak amalkan ilmu tu, berubah pandangan kita. Kan, dapat satu hadis, lepas tu daripada hadis tu pun dia tak cerita bagi contohnya masalah fiqh, dia tak bagi terus apa hukum dia. Cuma imam-imam ni daripada ilmu yang dia ada, dia akan keluarkan satu hukum lah. Cuma satu perkara lain lagi yang kemungkinan besar akan pengaruhi pendapat dia daripada hadis-hadis yang dia baca tu. Apa dia? Itu adalah pengalaman dia bila dia berada di tempat lain. Kan, pandangan tu mungkin berbeza di sini dan mungkin berbeza di tempat lain macam tu. So Imam Syafi'i pun ada kitab dia, ada cerita tentang mana pandangannya yang telah berubah ketika dia di tempat yang dia duduk, Madinah, dan juga di Iraq. Kalau salah saya di Iraq ni yang baru dia. So ada pandangan dia berbeza. Ini dari sudut ilmu, sebab kita tengah cerita tentang ilmu. Okey, kita pergi pada ayat Quran kita nak baca ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka menyala-nyala. Mendengarkan dan memikirkan ni adalah ilmu lah. Kan kita dengar ataupun orang beri peringatan pada kita kan, orang bagi ilmu pada kita. Kalaulah kita tak dengar kan. Kalaulah kita dengar, ni dah menyesal lah lepas mati ni kan. So kita tak maulah macam ni. Cuma nak sebutnya, ilmu ni penting, dan juga kita kena ingat, orang yang datang bagi peringatan tu, kita janganlah mana berlaku sombong. Sombong ni tolak benda yang benar dan merendahkan orang lain. Kan orang datang ataupun budak kecil ataupun jawatannya rendah, orang biasa je, tapi dia daripada tutur kata dia tu, dia sebut benda yang sahih. Kita janganlah pelekehkan dia kan. Kemungkinan besar perkataan dia tu adalah benar, dan orang tu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka macam ni kan. Sebab dia cakap benda yang sahih kan. Daripada kita tertipu dengan macam Dajjal kan datang
buat benda-benda yang ketakjuban kan, kita tengok orang pakai serban muka dengan celak, oh takjub kita tengok kan, dengan tongkat dia bawa kan. Tapi dia bawa benda yang palsu. Tapi kita pun tertipu, kita tak mau macam itulah. Maksud dia, kita dengar benda yang sahih, kita fikir mana yang Allah kata sini, kita dengar dan kita fikir. Bukan kata kita buat analisa sikitlah. Macam tu kan. Contohnya kan, benda yang paling mudah untuk kita fikir, kita faham yang agama ni datang daripada, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, agama ni datang daripada, agama ni pandangan yang terbaik adalah pandangan 3 generasi pertama. Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang mengambil ilmu direct daripada Nabi SAW, sahabat, anak murid kepada sahabat Nabi, anak murid kepada anak murid sahabat Nabi. Dia sebut tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Nabi kata dalam hadis yang sahih, itu 3 generasi yang paling hebat, paling bagus ilmu dia. Dan kena ingat Imam Syafi'i ini mengambil ilmu daripada 3 generasi tersebut. Imam Syafi'i ini meninggal dalam tahun, tengok dah, 104 Hijrah ke 300 Hijrah. 204 Hijrah dia meninggal. Saya rasa betul tak? Sekejap, ada tak belakang ni? Sekejap ya. Kata Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah dia meninggal ni. Ini kita sahabat-sahabat kita yang saya sebut. Imam Syafi'i kita meninggal 204 Hijrah. Dia meninggal. Imam Nawawi kita meninggal 676 Hijrah. So, 4 imam yang besar ni, ada imam yang mengambil ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi. Semua-semua ni lah, dia ambil sahabat-sahabat Nabi sebelum-sebelum ni. Ini sahabat Nabi yang last meninggal lah. Dia mengambil ilmu daripada dia orang ni, dan kita nak ambil ilmu dia lah. Maksud dia macam tu. Nah, ilmu dia yang kita nak ambil ni bukan dari sudut fiqh saja. Apa lagi dari sudut akidah yang paling besar. Tapi hari ni kalau kita tengok kan, 4 imam ni, ada tak kita pergi dengar tazkirah tentang akidah Imam Hanafi, contohlah. Ataupun akidah Imam Malik, contohlah kan. Akidah Imam Syafi'i, contohlah. Akidah Imam Ahmad Hanbal. Tak ada pun. Daripada pengalaman saya lah. Tak pernah saya dengar, saya pernah lah dengar lepas saya faham ni kan. Saya cari baru saya jumpa lah. Dan saya beli kitab-kitab yang tajuk dia memang spesifik. Akidah Imam Ahmad Hanbal, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik, akidah Imam Hanafi. Kita ambil yang spesifik untuk akidah dia orang ni. Sebab kita nak ambil akidah dia orang ni sebab mereka mengambil ilmu daripada sahabat Nabi, tabi'in, tapi dia ambil daripada guru dia yang meriwayatkan daripada mereka lah, daripada sahabat-sahabat tadi. Kita pergi balik yang tadi. Okey, saya ingat boleh fahamlah kat situ kan, kita nak ambil benda yang paling sahih dan kita naklah ilmu kita ni berdasarkan imam-imam kita yang kita dah sebut. Awak mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Apa lagi akidah? Kan macam itulah, kita nak ambil akidah Imam Syafi'i macam tu. Kita nak ambil fiqh Imam Syafi'i macam tu. Ataupun kita nak ambil akidah Imam Nawawi macam tu kan. Ataupun kita nak ambil akidah Imam Ibn Kathir macam tu kan. Macam itulah. Tapi ini lagi utama sebab dia dekat dengan Rasulullah. Sebab tadi kan kita tengok Imam Syafi'i meninggal 204 kan, dengan imam-imam lain pun meninggal pun dalam 300 tahun pertama lah. Dia termasuk dalam, mungkin ada yang tergolong dalam tabi'un tabi'in, dan mereka ni termasuk dalam hadis Nabi yang tadi, yang saya sebut tadi. Okey. Pentingnya ilmu lagi, saya ingat sesi ni kita baca ilmu lah pelan-pelan kan, supaya kita habiskan masa sejam supaya dapatlah masuk apa yang kita tengah bahaskan lah, kita tengah huraikan. Ini hadis yang sahih juga daripada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih. Daripada Abu Darda, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah pemudahkan jalannya menuju syurga. Macam hadis tadi kan, cuma dipanjangkan sikit. Para malaikat akan membentangkan sayapnya kerana redha kepada penuntut ilmu. Nampak? Hari ini insya-Allah adalah sesi menuntut ilmu. Dan kalau ikut hadis ni, Nabi kata malaikat akan melebarkan sayap dia sebab redha kepada kita, insya-Allah. Penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada dalam air pun mendoakan keampunan kepada penuntut ilmu. Ingat, besarnya kita punya kebaikan. Nabi kata sehingga penghuni langit ni malaikat lah. Malaikat di langit yang banyak tu, dan di bumi pun ada, hingga ikan ni, mana ikan duduk dalam laut kan. Laut ni sampai ke habis ke darat dah, darat paling rendah ni. Maknanya makhluk-makhluk di antaranya tu doakan kita. Nabi cuma tak sebutlah apa benda lagi, binatang-binatang lain. Dia akan doakan kita keampunan sebagai penuntut ilmu. Ini untuk motivasikan kita. Ambil buku baca, baca satu buku surat dah tertidur. Tak apalah, hari ni satu buku surat. 6 tahun lagi mungkin dah 10 buku surat kan. Tak apa, cuba juga sebab kita ambil daripada, kita nak praktiskan, kita nak ambil ibrah daripada hadis ni. Nabi katakan, kalaulah kita ambil ringan, kita tanya iman kita kan, tak beriman ke kita dengan hadis ni? Mesti kita beriman punya kan, dari sudut teori. So kita nak iman tu dalam sudut pelaksanaan pun juga kan. Macam contoh ni, Nabi kata penghuni langit dan bumi hingga ikan pun doakan kita.
doakan keampunan. Tak nak ke keampunan? Macam itulah kan. Kalau kita benar-benar apa ni, faham ayat ni ataupun kita boleh letak dalam jiwa kita, besar pahala ni, kita nak kepada ilmu. Kita mesti cari yalah motivasi diri kita lah kepada ilmu. Sebab biasalah kan kita dengar benda yang tak nampak ni, dia sudut teori, kita detach sikit dengan Nabi kan. Dia sudut teorinya kita nak, tapi perbuatan tak menunjukkan kita nak pun kan. So kita nak lah biar dia synchronize dua tu, macam orang cinta Nabi kan, lepas tu dia duduk selawat atas pentas kuat-kuat kan. Jadi konflik kat situ. Kecintaan pada Nabi, ikut apa yang Nabi suruh, dan Nabi tak suruh pun berselawat bising-bising atas pentas kan. Tapi macam-macam orang akan bagi dalil-dalil dia lah. Tapi kita ingat, apa yang paling benar adalah kita kena rujuk kembali kepada 3 generasi pertama tadi. Adakah mereka macam sahabat Nabi kan, Abu Bakar pun duduk bising-bising. Tak, mereka taklah. Dan kita imagine takkanlah begini kan agama kita kan. Kalau kita baca sirah-sirah Nabi, sahabat-sahabat Nabi kan, dia orang sangat mulia dan dia orang jaga agama. Tak begitulah maksud dia. So, hadis ni, perkataan 3 ni, penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada dalam air mendoakan keampunan kepada penuntut ilmu. Dan kena ingatlah, dalam satu hadis yang sahih lain, Nabi kata, ini antara doa yang mustajab. Tengok antara doa yang sangat-sangat mustajab. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, orang yang mendoakan orang lain. Orang yang mendoakan orang lain. Kenapa dia mustajab doa tu? Nabi kata, para malaikat ni akan doakan benda yang sama kepada kita. Bayangkan malaikat tu, hubungan dia dengan Allah bagaimana? Bayangkan malaikat tu hubungan dengan Allah bagaimana? Katakan kadang kita tengok orang alim, orang warak, kita minta, Allah Ustaz, doakan saya sekali insya-Allah Ustaz. Kan kita minta dengan orang. Yang Ustaz depan kita tu, yang minta tu, level dia tak setara dengan malaikat tu. Atau even sahabat Nabi pun kan. Even dekat-dekat sana pun, yang talab ulama-ulama besar pun, sebab mereka pun terdedah dengan kesilapan kan. Tapi yang tu adalah malaikat yang doakan kita. Tengok ni, tengok pada sini kan. Itu hadis yang lain, bila kita praktis dalam maksud dia, kita tengok orang susah, tengok makcik yang dekat depan office Jekal tengah susah. Yalah, kita bagilah duit RM10, RM20, lepas tu kita duduk lari sikit, kita doa, Allah mudahkan urusan dia, ya Allah. Tak apalah orang kata, mungkin dia scam. Jangan letak dalam kepala kita, jangan dengar bisikan-bisikan syaitan tu, tak kisahlah, buang jauh-jauh. Tak kisahlah yang kita zahir depan mata kita nampak, mereka susah, kita doakan dia. Doakanlah Allah. Nanti kan, Allah kata, Nabi kata malaikat akan doakan sebagaimana kita doakan kepada mereka. Dan juga menunjukkan keikhlasan kita kepada orang Islam yang lain. Kan? Hati kita terdidik macam tengok orang susah, orang naik motor kan, bawa anak kat tengah kan, dukung. Allah susahnya dia kan, Allah mudahkan urusan dia. Kita nak macam tu. Yalah, kita tak susah, tapi kita pernah juga susah dulu kan, mungkin kita duduk keadaan tu jugalah. Mungkin orang lain doa untuk kita kan. Dan kita dapat apa yang kita ada hari ni sebab doa dia. Dan dia tu pun dapat manfaat kat situ. Kita nak relate kat sini. Penghuni langit, malaikat dan bumi berdoa, Allah besarnya kan. Kalau kita boleh imagine. Dan kita nak menuju kat sini lah kan. Kita nak ambil lah ilmu kan. Walaupun yalah, harian kita ni bekerja kan. Sama lagi sesungguhnya keutamaan seorang alim dibanding dengan seorang ibadat adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Maknanya ahli ibadat, orang alim ni, orang bijak, orang pandai, orang berilmu ni, kena ingat orang alim ni orang berilmu, bukan orang yang ahli ibadat. Kena ingat ada hadis lain kan Nabi sebut. Saya tak baca hadis tu, masa pun tak ada ni. Cuma ingat orang alim ni adalah bintang. Macam tu Nabi kata, orang alim ni ibaratnya bintang tinggi. Tinggilah maksud dia. Bulan ni ataupun cahaya dia boleh terang lagi kan, bulan ni dekat dengan kita kan. Cuma kalau tengok dari sini, saya pernah tunjuk dalam satu tazkirah lama-lama lah, saya buat analogi yang jarak bintang dengan jarak bulan. Berbilion-bilion, berjuta-juta tahun lah jauh. Bintang mana sangat tinggi. Ahli ibadat, kita cuba untuk jadikan kita ni bukan setakat ahli ibadat, kita jadikan kita ni ahli ibadat yang alim. Ahli ibadat yang alim. Ahli ibadat yang alim, yang bijak, yang ada ilmu. Jangan jadi ahli ibadat saja. Kita nak jadi diri kita ni ahli ibadat juga seorang yang alim. Dua-dua ni lah kita nak duduk sekali. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, ayat tadilah. Tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapat bagian besar. Ada yang sahih. Kita ada start baca pun Ustaz Qadawi ni. Okey, kita habiskan pendahuluan ni. Lepas tu kalau ada masa soalan jawab, bolehlah kalau nak chip in. Hadis kedua last ni, last lah kita akan stop. Yang last ni ayat Quran surah Al-A'raf yang saya baca tu lah. Bismillah. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. So, hari muttafaqun alaih. Ini selalu saya huraikan dalam sesi kita kan. So, kena ingatlah kita nak ilmu, Allah bagi dia seluruh kebaikan. Tapi perkataan yang kunci kat sini adalah faham agama. Dan nak faham agama, mengikuti apa yang sahih. Apa yang paling sahih pada Nabi. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksud dia kalau kita dakwah orang, Allah bagi benda yang paling berharga. Dari sini Nabi buat analogi unta merah pada zaman Nabi dulu. Unta merah ni benda yang sangat mahal lah. So kita naklah bila faham agama, kita dakwah. Nombor 3, surah Al-Araf ni nak tunjuk adanya sempadan yang tak boleh kita langkah. Kita baca ayat last ni. Allah tidak menurunkan hujah itu untuk itu dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Juga bermaksud kita berbicara tentang Allah daripada hadis yang dhaif palsu tadi. So bila kita cerita tentang Allah ataupun tentang agama ni benda yang dhaif palsu, maka rosak agama ni. So Allah kata tak boleh. Benda yang sangat haram. Kalau ikut ni Syekh Abdul Aziz bin Baz ni kata tiga kategori ni. Allah haram perbuatan jahat ni, yang zalim, dua-dua syirik. Nombor 3, dia buat benda-benda yang bukan dalam agama. Yang bawah ni lebih teruk daripada syirik. Yang bawah ni lebih teruk daripada syirik. Maksud dia macam tu. Okey. Saya stop dekat sini. Next week insya-Allah ada lagi material kita cuba sambung yang ni adalah so saya pun dapat manfaat juga. Tak perlulah saya cuba untuk buat apa? Sediakan ni lah. Ada banyak lagi kita nak cerita kat sini kan. Nak cerita lagi banyak lagi. Tapi kita sambung pada minggu ni. Kita nak cerita juga ni ada video saya nak tunjuk yang cerita tentang jalan menuju syirik. Ada 3 video macam tu, 3 atau 4 video. So kita sambung minggu depan. Kita tutuplah tangguh kita punya sesi ni pada minggu depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah dengan memujinya, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun pada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Di.